Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 11 hari bulan Jun, itulah tarikh keramat untuk representasi keputusan representasi untuk Datuk Seri Najib Tun Razak untuk dia punya permohonan untuk DNAA kes dia. DNAA ke apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita menyatakan pada minggu yang lalu, pada hari-hari yang lalu menyatakan pada hari ini. Tapi rupanya keputusan belum ada pada hari ini. Keputusan hanya akan diumumkan, hanya akan dibuat secara rasmi pada 11 Jun. Pada masa yang sama, berita yang saya baca menyatakan bahawa pasukan peguam Datuk Seri Najib Tun Razak juga memohon untuk DNAA pengguguran, macam pengguguran lah kot. Kalau tidak betul, kasih betul saya. Pengguguran kes Datuk Seri Najib Tun Razak untuk SARS International 27 juta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakanlah semoga dengan tempoh masa lebih kurang sebulan lagi ni, tempoh masa sebulan lagi, kedua-dua pihak pembelaan dan juga pihak pendakwaan dapat membuat yang terbaik. Dan pada masa yang sama, kita doakan supaya hakim yang bertanggungjawab di dalam kes ini dapat memberikan keputusan seadil-adilnya. Keputusan seadil-adilnya. Kita bersyukurlah. Kita bersyukur kalau pada hari ini negara Malaysia ada kepimpinan yang tidak mau campur tangan kepada kes-kes mahkamah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua orang-orang berkuasa, semua yang memegang kuasa, yang ada amanah, yang ada kuasa di dalam kerajaan, membuat keputusan tidak akan campur tangan dengan apa-apa keputusan, apa-apa kes mahkamah. Okey, jadi kita bersyukur kerana Datuk Seri Najib Tun Razak pasti, saya yakin dia akan diadili, dia akan menerima hak yang sepatutnya, dia akan sebaik-baiknya dibicarakan di mahkamah, dan akhirnya keputusan dia adalah keputusan yang tidak berat sebelah. Cuma saja kita berharap ahli-ahli politik janganlah menunggang perkara yang tidak betul. Kalau sudah itu keputusan mahkamah, itulah keputusan mahkamah. Jangan pula sampai fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibatlah, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini itulah, inilah, macam-macam lah. Janganlah macam begitu, tidak baik macam begitu. Jadi biarlah kita memberikan peluang kepada badan kehakiman kita untuk buat kerja mereka. Itu lebih baik daripada tiba-tiba memfitnah, akhirnya siapa yang susah? Akhirnya yang susah sendiri juga. Nanti kena saman fitnah ke apakah, akhirnya sendiri susah. Okey, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda? Adakah anda rasa Datuk Seri Najib Tun Razak akan bebas atau tidak bebas? Kalau dia bebas, kita bersyukur. Kalau dia tidak bebas, berbanyak-banyaklah bertawakal, redo, dan percayalah, tetap percaya kepada kita punya badan kehakiman Perlembagaan Negara Malaysia, tetap menjaga kedaulatan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang kita. Okey, tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada satu soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bolehkah? Kalau boleh, saya mau tanya dan minta tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, komenlah. Komen pendek pun boleh, panjang pun boleh, macam mana komen pun boleh lah. Soalan saya mudah saja. Soalannya, patutkah Nurul Izzah menjadi timbalan presiden? Sesuaikah Nurul Izzah, putri kesayangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menjadi timbalan
Presiden PKR. Adakah chemistry mereka akan menjadikan PKR jauh lebih kuat atau macam mana? Tapi pada masa yang sama, bolehkah, ada peluangkah untuk Nurul Izzah, anak Perdana Menteri ini, untuk mengalahkan gergasi-gergasi nama-nama besar di dalam PKR? Mampukah dia? Pada pendapat saya, tanpa melihat gender, tanpa melihat, supaya kita jangan diskriminasi lah. Jangan ada diskriminasi umur, jangan ada diskriminasi jantina, jangan ada diskriminasi status. Kita hanya melihat kepada kemampuan, kita hanya melihat kepada kelayakan, kita hanya melihat kepada kemampuan, credibility dia untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi timbalan Perdana Menteri pula, timbalan Presiden PKR. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, melihat kepada pengalaman dan juga jasa apa yang sudah dibuat oleh Nurul Izzah kepada PKR, sejak daripada hari pertama PKR lagi, Nurul Izzah sudah bersama-sama dengan PKR, bersama dengan bapa dia sendirilah, bersama dengan bapaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dia turun naik, jatuh bangkit, jatuh bangun, sampai bermacam-macam lagi pengorbanan, bermacam-macam lagi pengalaman, pelbagailah dia punya pengalaman yang dia sudah bersama dengan PKR. Pada pendapat saya, Nurul Izzah memang layak untuk bertanding, menjadi timbalan Presiden PKR. Walaupun begitu, terpulanglah kepada demokrasi PKR. Terpulanglah kepada demokrasi PKR. Ini amat bagus bagi saya. Pada pendapat saya, ini suatu yang baik, suatu yang bagus untuk menyemarakkan lagi, menyuburkan lagi satu dasar secara demokrasi di dalam PKR. Jadi ini akan menyebabkan ramai gergasi-gergasi nama-nama besar di dalam PKR akan sedar bahawa mereka tidak lagi boleh untuk senang-senang goyang-goyang kaki saja dengan PKR. Tapi mereka perlu buat kerja, mereka perlu lakukan kerja yang tepat supaya pada pemilihan yang akan datang mereka ada peluang lagi untuk menang kan. Jadi ini baguslah. Dan gandingan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Nurul Izzah, bagi saya, kalaupun mereka akan berganding, mereka akan bersikap secara profesional. Di rumah mereka adalah anak dan bapa, tapi di pejabat, di pekerjaan profesional mereka sebagai ahli politik, mereka akan bertugas atau mereka akan menjalankan tanggungjawab mereka, amanah mereka dengan profesional. Salah tetap salah, betul tetap betul. Anak boleh menerima teguran dari bapa, dan bapa pun boleh menerima teguran daripada anak. Kritikan dua-dua kena terima. Bapa pun perlu kena terima, anak pun kena terima. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Nurul Izzah sudah matang dalam berpolitik dan dapat ditegur, dapat dikritik dengan baik. Jangan kau fitnah lah. Kalau kau fitnah, itu lain lah kan. Banyak juga sebenarnya orang-orang di Malaysia ini yang bila kritik, kononnya kritik, tapi bukan kritik, sebenarnya mereka memfitnah. Itulah masalah. Okey, tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.